Halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tonton dan puan yang amat dihormati semua. Kebelakangan ini kita mendengar berkaitan dengan ada pemimpin politik ataupun mungkin siapa saja pemimpin politik yang menjadi ahli parlimen, menteri di dalam kabinet, yang menjadi ketua pembangkang, menjadi pemimpin terbesar di dalam blok kerajaan maupun pembangkang. Siapa saja pun pemimpin politik hari ini yang dianggap tidak menjalankan tugas dengan baik sepatutnya ditukar, sepatutnya meletakkan jawatan. Nah, hari ini pula saudara-saudara, kita akan mendengar tentang satu parti yang dulunya memang parti yang saya boleh katakan pernah menjadi parti kuat di Sabah, tetapi hari ini dilihat parti itu sudah mulai tidak lagi kuat seperti dahulu. Teman-teman puan, ini adalah berkaitan dengan parti warisan. Bagi saya ini pasti satu peletakan mengejutkan ramai. Satu artikel dari biharian.com, Kota Kinabalu, bekas ketua Wira Parti Warisan Muhammad Ismail Ayub menyifatkan dirinya gagal sebagai pemimpin, termasuk sebagai ketua bahagian warisan Kinabatangan dan ketua Wira Parti itu. Menerusi perkongsian di akun Facebook, Muhammad Ismail berkata, kegagalan itu antara sebab beliau meletak kedua-dua jawatan itu sekaligus meninggalkan parti. Katanya, keputusan yang dimaklumkannya menerusi satu surat diserahkan kepada Setiausaha Agung Warisan, bukan disebabkan tawaran parti lain atau menerima sebarang ganjaran. Keputusan ini bukan sesuatu yang mudah, ia memang berat, apalagi saya membesar dalam warisan. Saya minta maaf sebab tidak berbincang awal dengan semua penyokong sebelum saya membuat keputusan keluar parti. Pahit tetapi harus ditelan. Tiada sebarang tawaran daripada parti lain ataupun ganjaran untuk saya keluar parti. Sebab itu, tiada sidang media yang saya buat. Hanya helaian kertas untuk pemakluman, saya keluar atas kerelaan hati sendiri. Sekali lagi, saya mohon maaf atas tindakan itu dan diakui, selama menjadi ketua bahagian, banyak kekurangan, dan saya anggap saya gagal sebagai pemimpin, katanya. Muhammad Ismail sebelum ini pernah menjadi naib ketua Wira Pusat Penaja Warisan 2016 hingga 2018, timbalan ketua Wira Pusat Warisan dan ketua bahagian warisan Kinabatangan 2019 hingga 2021. Sebelum dilantik ketua Wira Warisan menggantikan Datuk Muhammad Aziz Zaman sejak tahun lalu. Beliau turut mengegalkan jawatan ketua bahagian warisan Kinabatangan sejak tahun lalu. Menerusi satu surat yang tersebar di media sosial, Muhammad Ismail mengumumkan keputusan meletakkan semua jawatannya dalam warisan dan meninggalkan parti itu berkuat kuasa serta-merta. Bagi saya ini pasti satu peletakan mengejutkan Presiden Warisan sendiri, Syafiq Abdal. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Selepas hangat diperkatakan ramai orang berkaitan dengan keputusan pilihan Raya Kecil Dun Pelangai, walaupun sebelum ini ada yang mengatakan Perikatan Nasional mampu untuk mengalahkan calon dari Barisan Nasional, namun akhirnya secara rasmi diumumkan kemenangan untuk BNPH bagi PRK Dun Pelangai. Nah, tuan-tuan dan puan, ada yang kata berkaitan dengan rombakan kabinet. Bilakah rombakan kabinet dilakukan? Bilakah pengumuman rasmi dari Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah selepas PRK Pelangai barulah akan ada rombakan kabinet? Dan sebagainya persoalan timbul dari penyokong kerajaan perpaduan, dan bukan dari penyokong saja, begitu juga dari rakyat Malaysia. Nah, sebelum ini kita mendengar Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, membuat kenyataan bahwa beliau tengah fikir berkaitan dengan rombakan kabinet. Tarikh pun belum ditentukan, tetapi yang kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim tengah fikir, tengah merancang, rasanya tengah merancang
Adakah rombakan kabinet akan dilakukan? Dan seperti mana yang dinyatakan ramai orang, bahkan ada juga gesaan untuk memecat beberapa menteri di dalam kabinet. Nah, saudara-saudara tonton apa, dalam satu artikel sebelum ini menyatakan ada kepimpinan politik dari MCA yang menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan sebagai Menteri Keuangan supaya beliau boleh fokus untuk menumpukan semua tumpuan untuk pentadbiran menjaga negara, untuk pentadbiran negara, pengurusan negara, dan platform ataupun Kementerian Keuangan diserahkan kepada pemimpin yang lain. Nah, begitu juga bukan saja kepimpinan politik dari MCA itu menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletak jawatan sebagai Menteri Keuangan, tetapi juga menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memecat dua menteri. Pertama, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, yaitu yang juga adalah timbalan Presiden PKR, dan Presiden Amanah Muhammad Sabu, yaitu Menteri Pertanian. Nah, saudara-saudara, dua nama ini menjadi sebutan ramai orang juga. Sebelum ini, Syahbudin.com ataupun Syahbudin Husin juga ada membuat kenyataan, Anwar jangan takut untuk membuat rombakan kabinet. Nah, adakah beberapa menteri akan dipecat? Seperti mana yang kita tahu, Menteri Ekonomi dan juga Menteri Pertanian yang pernah disebut orang. Tetapi mungkin dalam konteks yang lain, perbezaan pendapat dari ramai orang, mungkin ada juga menteri yang lain yang juga patut dipecat. Bukan sahaja Rafizi Ramli dan Muhammad Sabu yang disebut, tetapi mungkin ada juga beberapa menteri yang lain akan dipecat. Nah, saudara-saudara tonton dan puan, begitu juga ada yang kata Wika Siong mungkin. Ada kabar angin mengatakan Wika Siong akan masuk semula di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan sebagai menteri. Tetapi menurut Syahbudin, setelah kepimpinan MCA yang mengatakan menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletakkan jawatan, akhirnya kepimpinan MCA yang mengatakan begitu kena balik. Dalam satu ulasan dari Syahbudin.com berkata, baik Anwar lupakan saja hasrat nak bawa masuk MCA sertai kabinet. Pada mulanya, menurut Syahbudin, beliau tidak mahu memberi sebarang ulasan tentang kenyataan seorang pemimpin MCA yang mahu Anwar Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Menteri Keuangan, sambil mencadangkan beberapa menteri juga perlu digugurkan. Selain Anwar yang dimintanya melepaskan jawatan, menteri yang dikehendakinya digugurkan ialah Rafizi Ramli, Muhammad Sabu, dan Ngakor Ming. Sebagai tanggapan awal, saya tidak fikir kenyataan pemimpin MCA yang bernama Mike Chong itu merupakan pendirian rasmi MCA, manakala beliau pula bukanlah pemimpin yang dikenali sebelum ini. Dan di akhir ulasan dari Syahbudin berkata, jika tiada penafian daripada MCA sendiri dalam waktu terdekat, lebih baik Anwar lupakan saja hasrat mahu membawa kembali Wika Siong menganggotai kabinet. Biarlah MCA duduk di pinggiran saja dalam Kerajaan Perpaduan, menurut Syahbudin Husin. Jadi saudara-saudara, tonton apa, menurut Anda, bilakah tarik rombakan kabinet dan adakah sesuai dilakukan masa terdekat ini? Dan siapakah yang mungkin layak untuk dilantik untuk menjadi menteri? Ada yang kata Johari Ghani juga menjadi salah satu calon yang boleh masuk di dalam kabinet. Apa komen Anda? Terus sama-sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.